Oke, selamat pagi semua murid-murid kelas 1I yang sedang mendengar video ini. Dimanapun kamu berada, cikgu harap kamu sentiasa dalam keadaan yang sehat dan teruslah melaksanakan pembelajaran daripada rumah dengan serius. Okay? So, apa yang cikgu ajar dalam kelas online ini, tolong buat dan jangan tidak mempedulikan cikgu. Okay? So, cikgu nak teruskan dengan subtopik seterusnya yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu 8.4 pembiasan cahaya. Okey, apa itu pembiasan cahaya? Seperti yang kamu lihat di dalam gambar raja ini. Okey, kamu lihat di dalam gambar raja ini dia ada garis lurus. Selepas itu dia ada garis normal yang tegak ini. And then selepas dia melalui air, water ini adalah air, air yang dekat sini adalah udara. Okey, menggunakan bahasa Inggeris, itu adalah udara. Dan apabila cahaya itu memasuki ke dalam air, cahaya itu akan dibengkokkan sedikit mendekati garis normal. Okey, itu kita panggil sebagai pembiasan. Pembiasan adalah pembengkokan cahaya apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Okey, dua medium yang berbeza ketumpatan, udara dan air. Jadi ada dua medium yang berbeza ketumpatan. Okey, seterusnya, pernah tak pergi ke kolam ikan dan kamu lihat kolam itu seolah-olah kelihatan cetek, tetapi sebenarnya kolam itu dalam. Okey, kenapa kelihatan seperti itu? Dan ikan itu dalam gambar ini kelihatan seperti berenang di atas permukaan air. Okey, dia seolah-olah berenang di atas permukaan, bukan di dalam. Okey, kenapa dia kelihatan seperti itu? Kerana adanya pembiasan cahaya. Apabila cahaya melalui udara, udara, cahaya itu bergerak lurus sahaja. Okey, lurus dan menjauhi garis normal. Tetapi apabila cahaya memasuki air, cahaya itu akan dibengkokkan sedikit mendekati garis normal. Jadi kamu akan lihat kolam itu seolah-olah cetek. Okey, pernah lihat situasi sebegini? Okey, cikgu nak kamu buat dekat rumah, ambil satu gelas kaca macam itu, masukkan air dan masukkan pensel. Cikgu nak kamu lihat apa yang berlaku. Tolong buat aktiviti ini di rumah kerana sains ini sangat-sangat seronok sekiranya kamu explore sendiri. Okey, cikgu hanya mampu ajar kamu macam ni dan dekat rumah tolong explore sendiri aktiviti-aktiviti ini. Okey, peralatan ini senang kamu dapatkan di rumah. Okey, ambil pensel, ambil gelas, ambil segelas kaca, gelas kaca dan masukkan pensel ke dalam itu. Perhatikan apa yang berlaku. Kamu akan lihat seperti dalam gambar seolah-olah pensel itu patah macam ni. Seolah-olah pensel itu patah. Tapi sebenarnya pensel itu tidak patah. Dia hanya dibiaskan kerana apabila cahaya mula memasuki air, cahaya akan dibengkokkan mendekati garis normal. Jadi kelihatan pensel itu seolah-olah patah. Tapi bila kamu keluarkan, sebenarnya pensel itu tidak patah. Pensel itu masih lurus dan dalam keadaan yang baik. Okey, boleh faham pembiasan? Okey, seterusnya ini, medium. Apa itu medium? Tadi dalam slide sebelum ini, cikgu ada beritahu tentang medium. Okey, pembiasan itu adalah pembengkokan yang berlaku apabila cahaya melalui dua medium yang berbeza ketempatan, kan? Apa itu medium? Okey, medium itu sebenarnya adalah perantara untuk cahaya melaluinya, seperti udara, air, okey, dan juga kaca. Okey, apabila cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain pada sudut tertentu, ianya akan dibengkokkan. Itulah pembiasan. Okey, kesan ini kita panggil sebagai pembiasan. Okey, sebenarnya ada garis normal, cuma kita tidak boleh lihat dengan mata kasar. Okey, jadi apabila cahaya daripada udara memasuki air yang berbeza ketempatan, cahaya itu akan dibengkokkan mendekati garis normal. Okey, ini cahaya terbias mendekati garis normal apabila bergerak dari udara ke air kerana udara ini kurang tumpat. Okey, udara kurang tumpat, manakala air lebih tumpat. Jadi apabila daripada medium kurang tumpat kepada medium lebih tumpat, cahaya akan dibengkokkan mendekati garis normal. Mendekati garis normal. Okey, boleh faham dekat sana? Cikgu harap kamu faham. Okey, seterusnya ini situasi yang berbeza. Okey, kamu menyelam, contohlah kamu menyelam dekat sungai, kamu guna lampu suluh yang letak dekat atas kepala itu. Okey, dan kamu suluh keluar daripada permukaan air. Okey, keluar daripada dalam air. Jadi, apa yang berlaku? Cahaya di dalam air itu dia dekat dengan garis normal. Apabila cahaya itu keluar ke udara, seperti yang kamu lihat dekat sini, apabila cahaya itu keluar dekat udara macam ni, dia keluar dekat udara, cahaya itu akan menjauhi garis normal kerana dalam air lebih tumpat, udara kurang tumpat. Jadi daripada medium lebih tumpat kepada medium kurang tumpat, cahaya akan menjauhi garis normal. Okey, boleh faham? Cikgu harap sangat-sangat kamu faham.
Okey, namun apabila cahaya menyentuh permukaan pada 90 darjah, okey, contohlah kamu luruskan lampu suluh kamu lurus macam ni, okey, lurus sahaja, lurus dalam keadaan yang lurus, cahaya itu tidak boleh dibiaskan. Cahaya itu cuma boleh dibiaskan kalau kamu sengitkan sedikit lampu suluh kamu. Tapi kalau kamu tegakkan lampu suluh kamu dalam keadaan 90 darjah, dia tidak akan dibiaskan. Okey, tidak akan dibiaskan. Boleh faham? Okey, ini adalah contoh medium yang lain. Tadi cikgu guna dua medium, udara dan air sahaja. Ini udara dan kaca. Antara udara, okey, antara udara dengan kaca, yang mana lebih tumpat? Udara atau kaca? Okey, ya betul. Kaca lebih tumpat berbanding udara. Jadi, apabila arah cahaya ini bergerak daripada medium yang kurang tumpat kepada medium lebih tumpat, cahaya itu akan dibengkokkan mendekati garis normal. Okey, mendekati garis normal. Dia lebih dekat berbanding dengan yang ini, jauh. Okey. Okey, kita bagi situasi yang ini. Siapa pernah lakukan sebegini? Cari ikan bukan dengan memancing ya. Kamu tombak dia macam tu. Okey. Menggunakan apa peralatan yang tajam lah. Seekor ikan di dalam sungai kelihatan hampir dengan permukaan air disebabkan oleh pembiasan cahaya. Bagaimana perlu anda lakukan untuk menangkap ikan tersebut? Okey, kamu lihat ikan tu seolah-olah di sini. Okay. Tapi sebenarnya ikan tu ada dekat sini. So macam mana kamu nak buat? Nak selesaikan ini? Okey, jadi sebab itulah susah nak tangkap ikan menggunakan kaedah ini kan. Orang yang betul-betul pro sahaja yang boleh menangkap ikan sebegini. Okey. Gunakan aplikasi sains kamu. Okey, ini adalah eksperimen pembiasan cahaya. Okey, ini kamu tidak dapat lakukan di rumah kerana kamu tiada blok kaca. Okey, ini cikgu akan tolong rakamkan video ini nanti. Bila cikgu pergi ke sekolah, cikgu akan buat untuk kamu dan cikgu akan upload di WhatsApp group. Okey. Okey, seperti yang kamu lihat dekat sini, okey, cikgu tunjukkan keputusan sahaja. Ini cahaya bergerak lurus, okey, dekat sini. Apabila dia memasuki blok kaca, ini udara tadi, udara, dalam udara, dan bila dia memasuki blok kaca, dia akan dibengkokkan dan bila keluar semula ke udara, dia akan bergerak lurus semula. Okey. Kenapa? Kerana ada dua medium yang berbeza ketumpatan. Okey. So, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini tentang pembiasan. Cikgu nak kamu keluarkan buku kerja kamu, siapkan soalan. Okay, siapkan soalan muka surat 120, 121. Itu sahaja untuk kerja hari ini. Tugasan hari ini muka surat 120 dan 121. Dan cikgu nak kamu gambar tugasan itu dan hantar dalam WhatsApp. Okey, nanti cikgu akan semak. Sesiapa murid yang tidak menghantar akan dikira tidak hadir. Okey, tolong hantar tugasan. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain kelas.